Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada grup Amigos iaitu Cherry Fosi, Ana Yusnita, Nurul Natasha, Sharifah Imanina dan juga Jessica akan membentangkan tajuk yang keempat iaitu Land Use Change. Land Use Change merujuk kepada pertukaran penggunaan sebidang tanah daripada aktiviti manusia dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Sebagai contoh, seperti penanaman semula hutan, aktiviti pertanian, penebangan hutan, pembakaran biomas atau pembangunan semula industri yang menyebabkan pelepasan bahan api. Okey, seterusnya adalah types of land use change. Type of land use change ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama direct land use change dan yang kedua indirect land use change. Kalau untuk direct land use change, dia disebabkan oleh aktiviti manusia. Contohnya penebangan hutan, aktiviti pertanian dan juga deforestation. Yang kedua adalah indirect land use change. Indirect land use change ni dia merupakan perubahan cuaca atau in carbon dioxide concentration that falls in vegetation. Ini bermaksud ia disebabkan oleh perubahan cuaca yang berlaku pada persekitaran kita serta kitaran hidup tanaman. Apabila berlakunya proses fotosintesis, tanaman tersebut dia akan melepaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Jadi di situ dia akan berlakunya jenis indirect types of land use change. Okay, ini adalah major types of greenhouse gases. Ia ada 3. Yang pertama, karbon dioksida, metana dan juga nitrate oxide. Untuk pertanian, agriculture tu, sebilangan besar pelepasan yang berkaitan dengan pertanian adalah semua datang dalam bentuk metana, nitrate oxide sama karbon dioksida. Tumbuhan menyerap dari karbon dioksida dari atmosfera semasa mereka tumbuh dan mereka menyimpan sebahagian karbon ini sebagai biomas di atas dan di bawah tanah sepanjang hayatnya. Tanah dan bahan organik mati juga dapat menyimpan sebahagian karbon dari tanaman ini, bergantung pada bagaimana tanah itu diuruskan dan keadaan persekitaran lain, sebagai contohnya iklim. Penyimpanan karbon di dalam tumbuhan, bahan organik mati dan tanah disebut penyerapan karbon biologikal. Oleh kerana penyerapan biologi merupakan mengeluarkan karbon dioksida dari atmosfera dan menyimpannya di dalam kolom karbon, ia juga disebut sebagai sink karbon. Pelepasan atau penyerapan karbon dioksida ni serta pelepasan metana dan juga nitrous oxide dapat terjadi dari pengurusan tanah dalam penggunaannya sekarang atau ketika tanah ditukarkan ke penggunaan tanah yang lain. Karbon dioksida ditukar antara atmosfera dan tanaman dan tanah di darat, misalnya sebagai lahan tanaman diubah menjadi padang rumput sebagai tanah diusahakan untuk tanaman atau ketika hutan tumbuh. Selain itu, menggunakan bahan baku biologi seperti tanaman tenaga kayu untuk tujuan seperti penjanaan elektrik sebagai input kepada proses yang menghasilkan bahan bakar cair atau sebagai bahan binaan boleh menyebabkan pelepasan atau penyerapan. Untuk deforestation, ini adalah kegiatan manusia di mana aktiviti ini menghasilkan sejumlah besar gas rumah hijau terutama karbon dioksida, dan dengan itu ia menyumbang kepada pemanasan global.
Penggunaan bahan bakar fosil adalah sumber utama pelepasan karbon dioksida juga, tetapi penyingkiran pokok dari hutan juga menyumbang. Kerana hutan yang matang yang telah menyerap karbon dioksida dari atmosfera semasa tumbuh menyimpan karbon itu dalam kayu, daun, dan tanah. Dan karbon itu akan dibebaskan ketika orang membersihkan tanah hutan itu dan memusnahkan kayu. Untuk yang agriculture ni pula, pemeliharaan lembu akan melepaskan gas metana, dan penambahan baja dan buangan semula jadi atau sintetik ke tanah iaitu nitrous oxide merupakan sumber terbesar pelepasan pertanian secara global. Sumber yang lebih kecil termasuk pengurusan baja, penanaman padi, pembakaran sisa tanaman, dan penggunaan bahan bakar di ladang. Untuk peringkat ladang, ukuran relatif sumber akan berbeza bergantung kepada jenis produk yang kita tanam dan amalan pertanian yang kita gunakan dan faktor semula jadi seperti cuaca, topografi, dan hidrologi. Seperti yang saya sebut tadi Untuk biomass burning tu, pelepasan gas tu dari pembakaran biomass ni terdiri daripada gas metana dan juga nitrous oksida. Daripada pembakaran biomass kelas penutupan hutan iaitu hutan lembap dan tropikal dan hutan yang lain. Dan gas metana ni, nitrous oksida dan karbon dioksida adalah dari pembakaran tanah organik. Untuk soil disturbance tu, gangguan tanah dapat mempengaruhi jumlah, bentuk, dan kestabilan karbon organik tanah dan pelepasan gas rumah hijau tu termasuk karbon dioksida, gas metana, dan nitrous oxide dari ekosistem hutan.